Sambil bergerak tu, Koja Lisut lepaskan nafasnya macam bunyi nafas binatang merayap. Lidahnya terjelir menjilat-jilat air atas pucuk pisang. Kelopak matanya bergerak-gerak macam kelopak mata ular. Bila dah jadi normal balik, Koja pakai baju dan duduk bersila atas pucuk pisang yang dah koyak rabak tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 121 hingga 122. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak seru. Sebelum ni tak pernah jadi macam ni. Walaupun Datuk TJ keluar rumah sampai berbulan-bulan, tak ada yang mengacau. Tapi kali ni lain macam pula. Menurut nenek TJ, setiap malam macam ada orang datang, orang berjalan dan bercakap dekat luar rumah. Kadang-kadang terdengar bunyi orang makan. Selalunya benda tu jadi dalam pukul 12 lebih ke atas. Bila nenek TJ buka pintu dan keluar keliling rumah bawa lampu suluh, tak ada apa yang dia nampak. Benda tu mengamuk dekat luar. Nenek TJ baca Yasin dalam rumah, solat tahajud. Sekarang benda tu hilang macam tu je. Tak lama kemudian Datuk TJ pulang dari masjid. Datuk TJ buka baju, sangkut pada paku dinding. Macam biasa, dia terus duduk bersandar sambil berkena air kopi. Malam tu Datuk TJ berbual dengan nenek TJ dan nyatakan hasrat dia nak balik Jambi di Pulau Sumatera. Dia nak bawa TJ sekali, nak perkenalkan TJ pada saudara mara dekat sana. Pagi esoknya, masa TJ bangun nak solat subuh, dia nampak ada seorang lelaki duduk dekat ruang tengah. Masa TJ lalu dekat tepi dia, lelaki tu tak angkat muka pun, tunduk je renung lantai macam orang bertafakur. Datuk TJ berdiri dekat kiri lelaki tu dan dah bersiap nak berjemaah subuh dekat masjid. Disebabkan lelaki tu tak hiraukan dia, TJ pun tak tegur dia lah. Terus dia masuk bilik air. Lepas mandi dan ambil sembahyang, TJ lalu dekat ruang tengah tu. Lelaki tu dengan datuk dia dah tak ada, ke masjid agaknya. Lepas solat subuh, TJ ke dapur, duduk dengan nenek dia yang tengah jerang air. TJ tanya nenek dia pasal lelaki tu. Kata nenek TJ, dia tak kenal pun siapa lelaki tu. Kalau tak silap, dekat pukul 11 malam tadi dia datang rumah ni. Masa tu Datuk TJ terdengar bunyi orang berjalan dekat luar. Tak lama kemudian pintu rumah diketuk berkali-kali. Mula-mula Datuk TJ keberatan lah juga nak izinkan lelaki tu bermalam dekat rumah ni. Tapi setelah dirayu dan terangkan tujuan sebenar dia, barulah Datuk TJ benarkan lelaki tu masuk ke rumah. Rupa-rupanya lelaki tu cacat. Dia jalan merangkak macam biawak. Datuk TJ kesian katanya. Dah berbulan-bulan dia cari rumah Datuk TJ ni. Dia dapat tahu dari orang tertentu yang Datuk TJ ni ada kebolehan. Sebab itulah lelaki tu cari Datuk TJ. Lepas hidang kopi dengan kuih, nenek TJ terus masuk bilik. Mengantuk dah. Tinggal Datuk TJ je melayan lelaki tu berbual berjam-jam malam tadi. Tak lama kemudian Datuk TJ dengan tetamu tu balik. Cepat-cepat TJ pergi buka pintu nak tengok keadaan tetamu lelaki tu lah. Bila TJ buka je pintu, dia tergamam. Terkaku je depan pintu rumah. Tengok tetamu tu tengah merayap panjat tangga rumah. Sekali kena tempik dengan datuk dia, TJ terus berlari ke dapur dapatkan nenek dia yang tengah susun sarapan pagi atas talam kopi dengan goreng pisang nak bawa ke depan. Bila nenek TJ dah yakin Datuk TJ dengan tetamu tu dah duduk dekat ruang tengah rumah, dia suruh TJ bawa sarapan ke depan. Lepas letak sarapan, TJ nak ke dapur semula. Tapi Datuk dia suruh TJ duduk minum sekali. Tetamu tu hanya tunduk je pandang lantai. Silakan minum, Koja Lisut. Datuk TJ jemput tetamu tu minum. Bila tetamu tu minum, TJ terkejut sebab bibir dia terbelah dua.
dan lidahnya berwarna putih. Dia tak hirup kopi tu, tapi jilat. Mungkin tetamu tu sedar TJ tengah tengok dia minum. Tetamu tu terus berhenti dan angkat muka pandang TJ, lalu berkata, "Jangan terkejut nak. Memang macam ni cara pakcik minum. Sebab ni jugalah pakcik dibuang keluarga, ditinggalkan oleh anak bini pakcik." Khoja Lusut, "Tak usahlah bercerita apa-apa pada cucu saya tu. Minum dan makan dulu." Pagi tu mereka tak banyak berbual. Datuk TJ lebih banyak termenung sambil pandang ke langit, macam ada sesuatu yang difikirkan. Sesekali wajah Datuk TJ nampak berkerut dan cemas. Lepas sarapan pagi, Datuk TJ ajak mereka ke kebun pisang, duduk berborak dekat pondok kat sana. Datuk TJ terus masuk bilik dan keluar semula. Dah siap pakai seluar hitam, kain pelikat besar dijadikan samping. Bila dah pakai macam tu, maksudnya ada tugas tertentu yang Datuk TJ nak buat. Kain lilit kepala Datuk TJ masukkan dalam poket, pakai kopiah putih. TJ terus turun, diikuti dengan tetamu tu yang terpaksa menyusur tangga dengan berhati-hati. Bila mereka sampai dekat bawah, Datuk TJ turun dan terus angkat tetamu tu, diletakkan atas kedua bahunya. "Aku bawa dia," kata Datuk TJ. Mungkin tak nak orang kampung nampak, Datuk TJ ikut jalan pintas menuju ke kebun pisang, ikut denai dekat pinggir belukar. Sampai dekat pondok pisang sesikat, Datuk TJ terus letak Khoja Lisut atas lantai pondok yang diperbuat daripada buluh. Khoja Lisut segera mengisut ke tengah pondok. Datuk TJ terus menuju ke perigi basuh muka. TJ naik ke pondok. "Kenapa Tok bawa Pakcik Khoja ke sini?" tanya TJ. Kata Khoja Lisut, Datuk TJ bawa dia ke sini untuk memenuhi syarat. Dia dah boleh ceritakan dari mana dia datang dan sebab-sebab dia jadi macam ni dekat pondok yang berlantaikan buluh, atap rumbia dan berdinding separuh. Dekat rumah, dia tak boleh cerita. Kalau buka rahsia dekat rumah yang elok, bertambah susah dia nanti. Selesai Khoja Lisut bercakap, Datuk TJ pun sampai lalu naik ke pondok. Beberapa minit kemudian, Nenek Tuju muncul bawa beberapa helai pucuk pisang hijau dan kendi berisi air. Semua barang-barang tu dia serah pada Datuk TJ. Masa bagi barang-barang tu, Datuk TJ dan Nenek TJ tak bertentang muka. Masing-masing pandang ke arah lain dan tak bercakap sepatah pun. Lepas bagi barang-barang tu, Nenek TJ terus beredar dari situ. Buat kerja dia lah, petik-putik jagung, timun, daun salang, cekur manis. Bila dah selesai, Nenek TJ turun ke sungai dan tengok Lukah pula. Datuk TJ bersuara, "Kamu macam mana sekarang Khoja? Dah bersedia nak ceritakan segala-galanya seperti yang kamu janjikan? Semua syarat yang kamu minta dah aku sediakan." "Saya dah sedia." "Tama, kamu duduk sini. Mungkin ada perkara yang dapat kamu bantu aku." Cepat-cepat TJ anggukkan kepala. Dekat pondok ni lah Khoja bagi tahu apa yang terjadi pada dia. Tapi sebelum tu, dia kena duduk atas pucuk pisang. Kendi berisi air diletakkan dekat hujung lutut sebelah kanan dia. Sebaik saja Khoja Lisut duduk atas pucuk pisang tu, dia buka baju. Lagi sekali, TJ terkejut bila tengok kulitnya bersisik macam sisik tenggiling, terutama sekali dekat bahagian rusuk dan belakang. Kemudian Khoja tarik kulit yang bersisik tu, lalu diletakkan atas pucuk pisang. Lepas tu Khoja Lisut mula bergerak atas pucuk pisang macam tenggiling, merangkak. Pucuk pisang tu habis hancur. Kelakuan pelik tu terjadi lebih kurang 5 minit. Sambil bergerak tu, Khoja Lisut lepaskan nafasnya macam bunyi nafas binatang merayap. Lidahnya terjelir menjilat-jilat air atas pucuk pisang. Kelopak matanya bergerak-gerak macam kelopak mata ular. Bila dah jadi normal balik, Khoja pakai baju dan duduk bersila atas pucuk pisang yang dah koyak rabak tu. Kata Khoja, inilah yang dia tanggung selama ni. Benda pelik ni datang bila matahari mula meninggi. Khoja Lisut perkemaskan silanya dan mula bercerita tentang dirinya. Menurut Khoja Lisut, sebenarnya dia adalah seorang pendekar yang terkenal di Pulau Rupat di perairan Kepulauan Riau. Dari Pulau Rupat sampai ke Tanjung Pinang, dia buka gelanggang silat. Anak muridnya ramai. Kehandalannya diakui ramai pendekar silat dari Bukit Tinggi, Teluk Batung Bangka, Kerinci dan Jambi yang telah ditewaskan dalam gelanggang. Ilmu persilatannya cukup tinggi. Ilmu akhiratnya tak kurang juga. Tubuhnya takluk peluru, senjata tajam, tahan dibakar dan direndam. Sebulan sekali dia datang ke Johor, Negeri Sembilan dan Melaka untuk kembangkan ilmu silatnya. Dia gunakan bot nelayan datang ke negeri-negeri di pantai barat Tanah Melayu. Dia pernah kena tembak bertalu-talu dengan senapang kampung
gantung 2 laras di badannya tapi tak ada kesan apa-apa. Kejadian tu berlaku ketika dia berada dekat Serkam, Melaka. Masa dekat air Mawang, Johor, Negeri Sembilan. Kata Koja, dia pernah kena serang dengan 10 lembing, kena tikam dengan keris dan tetakan parang bertalu-talu. Walaupun dia kenal orang-orang yang serang dia tu, Koja Lisut mengalah dan maafkan musuhnya dan merendahkan diri. Disebabkan sikapnya itulah musuh bertukar jadi sahabat baik. Perlahan-lahan Koja Lisut kembangkan pengaruhnya dalam bidang persilatan. Walaupun dia ditawarkan tanah, rumah dan isteri oleh para pengikut-pengikutnya, Koja Lisut tetap menolak. Dia belum bersedia menetap di tanah Melayu dan lebih selesa berulang-alik dari Pulau Rupat ke Melaka atau Negeri Sembilan. Tapi akhirnya dia kecundang juga. Disebabkan tak ada seorang pun yang mampu kalahkan dia, Koja Lisut mula lupa diri. Akibatnya dia tanggung sakit yang tak tahu apa puncanya sekarang. Tak ada ubat dan penawar. Menurut Koja Lisut, orang-orang kampung kata dia terkena kenan tenggiling. Ceritanya ada satu hari tu dia telah diajak oleh anak muridnya ke asahan di daerah Batubara, Sumatera. Anak muridnya tu telah perkenalkan Koja Lisut pada orang-orang kampung tentang kehebatan gurunya. Ada beberapa orang pendekar tempat tu dah uji Koja Lisut. Tak ada seorang pun yang dapat tewaskan dia. Cerita tu tersebar ke seluruh pelosok kampung. Ramai yang datang nak jumpa Koja Lisut dan suruh buka gelanggang untuk anak-anak muda setempat belajar silat. Disebabkan ramai yang mendesak, akhirnya Koja Lisut berjanji pada penduduk akan datang pada minggu depan, iaitu pada hari Jumaat, untuk buka gelanggang. Pada hari yang dijanjikan tu, Koja Lisut datang dengan 2 orang kanannya yang tak kurang hebatnya ke asahan. Bila semua anak murid dah berkumpul, Koja Lisut pun mulakan upacara buka gelanggang dengan jamuan makan pulut kuning yang telah disediakan. Lepas tu Koja Lisut ceritakan tentang ilmu persilatan yang diwarisinya tu. Kata Koja Lisut, ilmu silat yang ada pada dia tu adalah silat yang diamalkan oleh Hang Jebat yang berdarah panas. Hang Jebat adalah anak jati Pulau Rupat dan berhijrah ke Melaka pada umur lebih kurang 10 tahun ikut ayahnya yang jadi pedagang cengkeh dan lada. Di Melaka, Hang Jebat berkenalan dengan Hang Tuah dan beberapa orang kawan lagi. Masa jadi hulu balang Melaka, Hang Jebat selalu pulang ke Pulau Rupat dan sebarkan ilmu silat pada penduduk setempat. Salah seorang anak muridnya ialah moyang Koja Lisut yang ada pertalian keluarga dengan Hang Jebat. Cerita Koja Lisut membuatkan orang-orang setempat kagum. Lewat tengah hari barulah Koja Lisut ajar langkah silat pada anak-anak muda dekat situ. Masa tengah mengajar tu, terdengar bunyi tabuh masjid di Palu. Koja Lisut tak peduli, dia terus mengajar silat. Beberapa orang anak muda mula bergerak tinggalkan tempat belajar untuk menuju ke masjid. Pantang aku kalau baru belajar nak tinggalkan tempat, sergah Koja Lisut. Tak jadi anak-anak muda tu pergi ke masjid. Kiai lalu terdengar suara dari beberapa orang anak muda yang duduk bawah pokok ketapang tak jauh daripada Koja Lisut mengajar silat tu. Pak Kiai tegur anak-anak muda bawah pokok tu suruh pergi solat Jumaat. Lepas tu dia pergi ke tempat Koja Lisut mengajar silat dan suruh mereka semua pergi solat Jumaat. Kami baru belajar Pak Kiai. Pantang tengah belajar berhenti. Siapa guru kamu? Saya. Koja Lisut menerpa dan terus berdiri depan Pak Kiai. Sengaja disiku-sikunya bahagian kiri tubuh Pak Kiai. Pak Kiai tetap tenang dan hulurkan tangan untuk bersalam. Koja Lisut sambut salam Pak Kiai. Cepat-cepat dia pulas tangan Pak Kiai. Pak Kiai tetap tenang dan masih tersenyum. Suruh anak-anak murid kamu bersurai. Tunaikan perintah Allah dulu. Lepas tu teruskan apa yang kamu ajarkan pada mereka. Sesungguhnya niat kamu baik, tapi cara menyampaikannya agak terpesong Tuan Guru. Itu urusan aku, bukan urusan kamu orang tua. Tapi apa yang aku cakap tadi urusan agama yang suruh saling mengingati antara sama lain. Diam! Koja Lisut terus tolak Pak Kiai sampai jatuh terduduk atas tanah. Bila tengok keadaan dah jadi macam tu, kumpulan pemuda yang pada mulanya nak berguru dengan Koja Lisut mula resah dan cemas. Mereka kurang senang bila tengok Koja Lisut cakap macam tu pada Pak Kiai yang mereka hormati dan telah dinobatkan sebagai ulama kampung. Kumpulan pemuda kampung mula berpecah. Satu puak yang selama ni memang kurang senang dengan sikap Pak Kiai yang selalu tegur perbuatan mereka menjebelahi Koja Lisut. Satu pihak lagi berada di pihak Pak Kiai. Dari pertengkaran, akhirnya terjadi pergaduhan antara pihak Pak Kiai dan Koja Lisut. Bertubi-tubi Koja serang Pak Kiai. Pak Kiai hanya pertahankan diri guna tongkatnya. Entah macam mana, hujung tongkat Pak Kiai terkena bahagian kemaluan Koja Lisut. Koja Lisut terus jatuh ke tanah, berguling-guling sambil melolong kesakitan. Semua orang yang berada dekat situ tergamam tengok pendekar silat tergolek atas tanah.
Pak Kiai menerpa ke arah Khoja Lesut dan cuba bagi pertolongan, tapi Khoja Lesut terus lepaskan tendangan kencang ke arah Pak Kiai. Khoja Lesut terus bangun dan lepaskan serangan bertubi-tubi ke arah Pak Kiai. Orang tua tu hanya mampu ucapkan kata-kata Allahu Akbar setiap kali kena buah silat dari Khoja Lesut. Akhirnya Pak Kiai tergulik lembik macam batang pisang. Tubuh Pak Kiai pun diangkat oleh pemuda kampung. Tangan dan kaki Pak Kiai patah, mulutnya keluar darah, pakaiannya habis koyak rabak. Masa tubuh Pak Kiai diusung ke rumahnya, azan Jumaat berkumandang di udara. Itulah sejarah hitam yang sengaja diciptakan oleh Khoja Lesut dalam hidupnya. Dia buat macam tu sebab rasakan dirinya tak dapat dikalahkan oleh sesiapa pun. Dia berbangga dalam dirinya mengalir darah Hang Jebat yang memang terkenal dengan perangai panas baran. Lepas kejadian tu, dia tutup semua gelanggang silatnya sampai ke tanah Melayu. Pada satu hari, Khoja Lesut terasa pening. Kalau tak silap hari Jumaat, sebulan lepas dia berlasah Pak Kiai, dia jatuh pitam. 2 hari kemudian demam. Seluruh badannya terasa sakit. Kulit terasa panas macam terbakar. Sepanjang malam dia mimpi buruk. 2 bulan dia duduk terbaring dekat rumah. Puas berubat, tak juga sembuh. Kata Khoja Lesut lagi, setiap malam dia akan mimpi yang menakutkan. Akhirnya dia rasa kaki dan tangannya macam patah. Pinggang terasa lembik, tak boleh bergerak. Terpaksa merayap bila nak pergi ke sesuatu tempat. Beberapa orang dukun dan bomoh yang cuba merawat dia jatuh pingsan. Malah ada yang mati mengejut. Dah bertahun-tahun dia tanggung sakit ni. Orang kampung kata dia terkena kenan buaya, kenan tenggiling dan biawak. Dan macam-macam pil doktor dah dia telan, tak sembuh-sembuh juga. Datuk TJ bersuara, "Kamu buat aniaya pada orang alim. Inilah akibatnya. Kamu mesti minta maaf padanya secara terbuka." Wajah Khoja Lesut berubah. Dia terkejut, cemas dan resah. Dia renung kiri, renung kanan, macam ada sesuatu yang amat ditakutkan. Alright, sampai sini dulu sambungan cerita ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.